Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Menurut satu pendapat ulama, yang dimaksudkan ubudiyah ialah menegakkan ketaatan yang bersungguh-sungguh dengan pengagungan, memandang apa-apa yang datang dari dirimu dengan pandangan merendahkan, dan menyaksikan sesuatu yang dihasilkan dari perjalanan hidupmu sebagai ketetapan. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksudkan ubudiyah adalah meninggalkan ikhtiar, yakni usaha atau pilihan terhadap sesuatu yang jelas, yang real, yang jelas, sebagai suatu ketetapan. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksudkan ubudiyah adalah menolak daya upaya dan kekuatan dan mengakui sesuatu yang telah diberikan dan diatur oleh Allah Ta'ala berupa umur panjang dan anugerah. Menurut sebahagian yang lain yang dimaksudkan ubudiyah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Abu Abdullah Muhammad bin Khafif pernah ditanya, bilakah ubudiyah dianggap benar? Dia menjawab, bila dia telah melimpahkan semua urusan kepada Tuhannya, yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhannya, dan kemudian bersabar menerima ujiannya. Menurut Sahal bin Abdullah At-Tustari, ibadat atau ubudiyah seseorang tidak dianggap benar sehingga dia tidak mengeluh dalam 4 perkara. Yang pertama, lapar. Yang kedua, telanjang ataupun disebut bagi tidak mempunyai pakaian yang cukup. Yang ketiga, fakir. Dan yang keempat, ialah hina. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan ubudiyah adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala dan menanggung semua urusannya. Menurut satu pendapat ulama yang lain, tanda-tanda alamat kepada ubudiyah adalah menghindarkan pengaturan dan menyaksikan ketetapan. Zunnun Al-Misri mengatakan yang dimaksudkan ubudiyah adalah menjadi hamba yang selalu ada dalam segala hal, sebagaimana Tuhan yang selalu ada dalam segala hal. Ahmad Al-Jariri mengatakan perhamba kenikmatan sangat banyak jumlahnya, dan penghamba zat pemberi kenikmatan sangat kuat kewujudannya. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, engkau adalah budak ataupun hamba yang engkau sendiri berada dalam perhambaannya dan tawanannya. Bila engkau berada dalam tawanan dirimu, maka engkau adalah budak dirimu, yakni hamba dirimu. Bila engkau berada dalam tawanan duniamu, maka engkau adalah budak, yakni hamba duniamu. Nabi SAW bersabda, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdul khamisah. Alangkah celakanya budak dirham, hamba pada dirham, hamba kepada dinar, dan hamba kepada pakaian. Abu Amru Ibn Najid mengatakan, jangan mencintai seseorang yang mengerjakan ubudiyah sehingga dia dapat menyaksikan perbuatannya memperolehi kurnia dan keadaannya memperolehi tuntutan. Abdullah bin Manazir mengatakan, hamba adalah seorang yang tidak menuntut pelayanan, yakni khidmat untuk dirinya. Bila dia masih menuntut khidmat bagi dirinya, maka dia telah menjatuhkan batasan ubudiyah dan meninggalkan adab-adabnya.
Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, tidak layak bagi hamba beribadat sehingga dia tidak dapat melihat pengaruh kemiskinan dalam ketiadaan dan pengaruh kekayaan dalam keberadaan. Menurut satu ungkapan, ubudiyah adalah menyaksikan Tuhan. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita tentang makna ubudiyah dalam terjemahan bahasa Melayu, perhambaan yang sebenar. Setiap perkara kita ingin mencari dan mencapai hakikat. Manusia dengan akal yang Allah Ta'ala kurniakan tidak mungkin rela dan redha kalau dia tidak mencapai sesuatu dengan hakikatnya. Atau manusia dalam urusan dunia, kalau kaya dia nak dengan hakikat kekayaan sebenar. Kalau sihat dengan maksud hakikat kesihatan sebenar. Kalau gembira, hakikat kegembiraan sebenar. Bila kita sebut tentang hakikat, artinya benda yang tidak mendatangkan apa pun kekurangan. Pada pandangan, pada rasa dan pada apa yang dirasakan oleh hati kita. Dan juga pada pandangan orang lain. Maka bila kita sebut, dia dah baca surah Az-Zariyat pada ayat 56. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjadi hamba-Nya. Beribadat kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa rezeki urusan Allah. Contoh bila kita bekerja satu kilang, satu pejabat. Kerja kat kebun ke, kerja kat mana-mana. Lalu majikan kata awak masuk kerja, buat apa saya suruh, gaji saya bayar bulanan. Bonus dan sebagainya. Maka kita akan masuk dalam jabatan tu, dalam kilang tu, fokus kita pada kerja kat situ. Kerana kita tahu kita akan dibayar gaji pada akhirnya, bulannya. Ataupun tinggalkan anak bini, ada yang mungkin tinggalkan suami, pergi masuk kerja. Punch card, 8 pagi. Apakah kita fikir benda lain selain benda kerja? Apa pagi sibuk orang kerja ni? Sampailah 5 petang. Barulah kita boleh rehat. Atau mungkin adalah sikit berehat pukul 12 tengah hari, 12.30 sampai pukul 2. Lepas tu kita kerja. Isteri kita tahu kita kerja. Suami kita tahu kita kerja. Anak-anak kita tahu kita kerja. Kawan-kawan kita pun tahu kita kerja. Dan mereka tak akan ganggu kita. Dan kita buat. Kerana kita tahu akhir bulan kita pun dapat gaji. Sebab Allah Ta'ala menjadikan dunia ini tempat kita bekerja. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu. Allah akan perhatikan kamu. Dan Rasul akan menjadi saksi. Dan sekalian orang beriman. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian semua hasil pekerjaan kamu itu akan dibentangkan kelak pada hari kiamat kelak. Dia beritahu apa yang kamu buat. Baik, kita masuk dalam dunia ini sebagai tempat kerja kita. Dan kita dibayar gaji oleh Allah dengan rezekinya. Bukan dengan pahalanya. Bukan dengan syurganya. Allah beri pada kita. Muqabil tukaran kepada pekerjaan kita. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Inna Allah asyara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman. Allah beli daripada mereka. Bi amwalihim wa anfusihim. Allah beli harta mereka, Allah dah beli nyawa mereka. Bi anna lahumul jannah, dengan pertukarannya syurga. Inna Allah asyara minal mu'minina. Allah beli daripada orang beriman harta benda mereka, jiwa mereka dengan syurga. Allah sebut dalam ayat yang lain. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Bergembiralah dengan hasil jual beli kamu dengan Allah. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Maka aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan jual beli. Kamu terselamat daripada azab Allah. Baik, kita masuk kat dunia ni kerja. Kita bekerja. Apa kerja kita? Ibadat pada Allah. Ibadat ini kerja paling teragung. Dan dalam ibadat ini,
Yang dari tahtaha, bergerak di bawahnya semua urusan dunia kita. Tetapi semuanya namanya ubudiyah atau ibadat. Sebagaimana kita sebut semalam. Atau kita, kalau pun jadi nelayan, kita beribadat. Kalau kita jadi kontraktor, kita beribadat. Jadi hakim, kita beribadat. Jadi peguam, kita beribadat. Jadi accountant, kita beribadat. Atau jadilah apa pun. General workers ke, kerja awam, tuan-tuan sedang beribadat. Ini maksud ubudiyah yang kita nak fahamkan pada kita semua. Apa maksud ubudiyah? Menjadikan semuanya itu sebagai perhambaan pada Allah. Tetapi bila Nabi SAW mengajar pada kita, Rasulullah diutuskan oleh Allah. Untuk apa? Ajarkan semua kehidupan kita untuk ibadat. Dalam ikrar dan doa iftitah kita. Bila Allah Ta'ala sebut dalam suratul An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada ayat 162 yang kita bacakan semalam. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku untuk Tuhan sekalian alam. Wa aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Dan hadapkan wajahmu, matlamat hidupmu untuk kehidupan agama yang benar. Kita duk baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan kita tahu sebagaimana Allah SWT sebut. Afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda amman yamshi ala siratal mustaqim. Bila Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat 22, sama ke? Orang yang berjalan dengan wajahnya, dengan orang berjalan dengan kakinya, ada jalan yang lurus. Seolah hidup tanpa ubudiyah, yang hidup tanpa perahaman pada Allah, macam kita berjalan guna muka. Contoh macam ni kita berjalan guna muka. Yang Allah sebut, akhirat kelak akan ada segolongan manusia berjalan dengan muka mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda amma yamshi ala siratil mustaqim. Apakah sama kelompok yang berjalan dengan wajahnya dengan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Kalau kita jangan kata jalan pakai wajah. Kalau jalan pakai lutut pun dah tak berapa sempurna. Kalau kita berjalan guna apa? Apa yang kita akan gunakan alat untuk berjalan? Kita guna kaki lah. Bagaimana kita berjalan tadi, guna kaki, maka jalan kita tu betul. Ikut mana walaupun perlahan, walaupun kita katakan slow, tapi betul lah. Kalau orang tu berjalan guna muka, ambil muka, tenyih atas jalan tu, berjalan. Even kalau dia mampu pun, tetap cacat. Kalau dia mampu sekalipun buat. Ataupun kalau kita pergi pada bawah sikit, pada kaki, orang jalan dengan tangan. Orang gimnastik berjalan dengan tangan, balikkan kaki ke atas, kan, jalan. Boleh jalan, ada. Ada sampai boleh naik tangga sampai 20 tingkat. Ada. Tapi sempurna tak? Ataupun kita sebut macam ni lah, dia berjalan ikut belakang pula. Ada seorang hamba Allah, dia cipta satu sukan berjalan ikut belakang. Maksudnya kita jalan depan, dia berjalan berundur. Dia pun buat rekod Guinness. Walaupun kita layak masuk dalam rekod orang-orang gila di Malaysia. Tapi tak apalah, dia nak iktiraf rekod Guinness, rekod dunia. Orang pertama jalan belakang dan jarak sekian-sekian. Dia pun rekalah jalan belakang. Ramai orang seangkatan pun ikut jalan belakang. Jalan belakang ni normal tak normal? Walaupun guna kaki. Contoh dapat isteri yang jalan belakang. Agak-agak macam mana? Contoh berjalan isteri, tapi dia jalan belakang, contoh jalan depan. Kata muka normal, tapi otak mereng. Kata nak. Tak nak, malu je. Kalau kita jalan depan, bini kita duduk berundur belakang, nak jumpa macam mana? Tak jumpa. Atau kalau dia ikut kita punya rentak, macam mana kita nak menghadap wajah dia? Kita kata gila awak jalan belakang. Dan jalan belakang sikit-sikit boleh lah. Macam kita naik kereta ada gear reverse. Tapi tak ada orang Kuala Lumpur pakai gear reverse. Di Kuala Lumpur pakai gear reverse. Biarlah kereta hebat macam ni pun. Masuk gear Gostang, pusing kat belakang. Bayar tu pintu belakang. Masuk. Ramai polis tahan. Kenapa? Salah. Bayangkan jalan dengan muka. Lagi salah. Allah menggambarkan.
Hidup ni tuan-tuan, kalau tidak atas nama ubudiyah, kita berjalan dengan muka kita. Kita merosakkan diri kita. Tapi kita kalau berjalan ikut syariat, ini perhambaan, jalan dengan kaki kita. Saya katakan walaupun slow kita jalan, tapi kita normal. Bila kita ingin menjaga hawa nafsu, kita kahwin. Walaupun slow hidup kita kahwin, susah itu dengan bebanan, jauh lebih baik daripada simpan perempuan. Yang gunakan pelacur, yang gunakan sekian jalan yang haram dan melampiaskan nafsu. Walaupun seluruh perjalanan rumah tangga kita dengan tanggungjawab, dengan kerana rumah tangga, tapi kita sabar, jalan kita betul. Dapat zuriat dengan baik dan sebagainya. Kita kerja halal walau gaji sikit. Betul cara kita. Dengan kerja haram, mafia, gangster. Ambil harta orang lain, curi, merompak, rasuah. Tak betul. Ini macam jalan dengan wajah. Tak lama dia akan nampak kecacatan dia. Kita tuan-tuan sekalian, tunduk pada hukum agama, halal haram dosa pahala. Dalam bab makan, bab minum. Yang ni tak, ikut dia je, asal sedap. Lasah je, asal viral, makan. Kita ikut peraturan. Biarlah, orang kata ni tak sedap, tak viral, tapi ni halal. Halal. Kalau orang macam ni lah dia panggil ubudiyah. Dia membawa sifat perhambaan pada Allah dalam semua kehidupan. Ini perkataan ataupun makna dasar kepada ubudiyah. Kita nak sambung dalam definisi para ulama tentang makna ubudiyah. Memang kita dah sebut muqaddimah dan beberapa standard nilai ubudiyah, perhambaan kepada Allah. Kata para ulama, menurut satu pandangan, pandangan ulama, ubudiyah ialah menegakkan ketaatan yang sungguh-sungguh. Pertama, bila kita masukkan ubudiyah, dia bila buat ibadat, sungguh-sungguh nampak kesungguhannya. Waktunya, cara berpakaiannya semua, sungguh-sungguh. Berarti bukanlah orang yang berubudiyah kalau dia tak sungguh-sungguh. Kalau orang main pun sungguh-sungguh, itu namanya main tapi sungguh-sungguh. Ini bukan main, ini sungguh-sungguh. Kita tengok ada orang bersungguh-sungguh dalam main. Itu kan main. Ialah main tapi kena bersungguh. Kita main kita tak boleh bersungguh. Tak kena bersungguh. Supaya kita menang dalam main. Dalam mainan. Ada orang dia bergurau sungguh-sungguh. Sampai dia pun jadi pelawak. Sungguh-sungguh dia. Cari benda-benda yang lucu untuk jadi kerjaya dia. Tak apa lagi namanya ibadat. Ubudiyah kena sungguh-sungguh. Allah Ta'ala suka. Dalam Islam, bersungguh-sungguh ini disebut sebagai itqan. Inna Allaha yuhibbu idza amila al-'abdu an yutqinahu. Idza amila al-'abdu amalan an yutqinahu. Allah suka hamba-Nya bila buat satu amalan, sungguh-sungguhlah. Tetapi ini pada semua benda kita bersungguh. Apatah lagi benda yang menjadi perintah Allah, ibadat. Kita main bersungguh. Kita dalam semua benda bersungguh. Makan bersungguh. Tapi kerja sekolah yang cikgu bagi kita tak bersungguh. Kita dicela. Sebab kita pelajar yang kena belajar. Sebagai contoh. Kita ni hamba Allah. Bab dunia semua bersungguh-sungguh. Masuk je bab akhirat bersungguh tak ada. Jadi kita dah hilang makna ubudiyah. Yang kedua makna ubudiyah ini ialah memandang apa yang datang, menegakkan ketaatan dengan sungguh-sungguh dengan mengagungkannya. Yang ini melihat kebesaran Allah yang memerintahkan. Tentang kenapa yang menjadikan kita bersungguh-sungguh, kita akan tengok siapa suruh. Ini kalau Tuanku Sultan yang suruh, bukan sekadar pekerjaan tu kita kena sungguh-sungguh. Kerana kita juga melihat siapa yang suruh. Yang suruh kita sembahyang, puasa, tutup aurat, cari yang halal, tolak yang haram. Siapa? Allah. Allah. Maka kesungguhan kita bukan sekadar dalam amalan tadi dengan melihat kebesaran yang menyuruh kita. Yang suruh saya ni Allah. Jangan main-main. Ini bukan orang biasa suruh. Ini bukan raja dunia suruh. Ini raja sekalian raja Allah SWT. Betul yang suruh kita tutup aurat. Bukan ayah kita. Bukan mak kita. Bukan ustaz kita. Allah. Yang suruh kita menjauhi judi dan arak. Betul ini bukan parti yang suruh. Ini bukan ideologi yang suruh. Tidak juga rakyat yang suruh. Allah. Allah yang suruh. Yang memiliki dunia ini, memiliki nyawa kamu sendiri. Yang mengharamkan zina. Bukan undang-undang yang haramkan.
Bukan mak bapak kita yang haramkan. Allah. Allah yang mengharamkan zina. Lepas tu tuan-tuan tengok. Apa beza apa yang Allah haramkan dengan manusia haramkan? Manusia juga dia mengharamkan pada benda yang Allah tak haramkan. Allah mengharamkan pada benda Allah berhak mengharamkan. Manusia ni dia mengharamkan sesuatu kerana prejudis. Kerana sebab-sebab yang pelbagai. Kalau tuan-tuan tengok setiap undang-undang, bila mengharamkan sesuatu kerana prejudisnya, bencinya, kerana kecenderungan yang memerintah untuk buat undang-undang tersebut. Undang-undang manusia membenarkan yang mengharamkan, maka undang-undang ini tak dinilai oleh sedikit pun. Ada satu negara, dia tak benarkan rakyatnya naik kereta lain daripada warna putih. Tak boleh. Dia kena warna putih je. Dia buat undang-undang. Dan bangunan pun kena cat warna putih. Maka orang semua kena patuh bangunan putih. Dia kalau cat warna lain, mungkin dia robohkan. Tapi undang-undang dia tak pernah orang nampak cerdik, melainkan orang nampak cuma guna kuasa. Guna kuasa je. Ada buat undang-undang, gunting rambut, dia ada 6 jenis dia boleh gunting. Di Korea Utara dia buat undang-undang. Mana-mana lelaki nak gunting rambut, dia tak boleh gunting suka-suka dia. Kerajaan dah tetapkan fashion rambut. Apa macam tu dia tetapkan. Dia tak boleh gunting ikut suka dia. Dia ada tetap. Tapi ada bagus juga. Tak adalah orang nak buat rambut pang ke, ataupun nak jadi buat kozak ke, yang dilarang oleh Nabi SAW. Kata rambut dia. Dia belakang nampak sama tu Korea Utara. Dia buat undang-undang. Dan dia mengharamkan penggunaan plastik. Tak boleh. Dia tak macam Korea Utara, Korea Selatan. Korea Selatan semua bedah plastik. Tak ada sama. Semua plastik belakang ni. Muka dia tak ada muka asli. Atau asli bila dia lahir anak. Itu asli anak dia tu. Jadi, bila manusia buat undang-undang, dia ada prejudis dia. Allah bila turunkan undang-undang. Allah yang besar. Ia mesti berkait dengan masalah manusia itu sendiri. Tak ada seorang pun yang saya kata bijak, pandai, cerdik. Dan menolak apa yang Allah haramkan kerana benda itu baik. Arak, judi dan segala-galanya. Kat mana baiknya? Orang yang akal yang mudah pun boleh tolak ini. Zina, di mana baik zina? Islam bukan sekadar mengharamkan zina, segala mukaddimah zina. Cerita lucahnya, gambar dan sebagainya. Atau apa yang boleh menggerakkan syahwat. Diharamkan. Boleh menggerakkan syahwat. Tapi bagi orang kafir, bagus. Mereka pun buat filem yang tak elok. Bagi filem aflam khali'ah. Filem-filem yang tak baik ini. Apa kerosakan kepada masyarakat mereka? Akhirnya zina menjadi perkara biasa. Rosak keturunan manusia. Rosak sistem kekeluargaan. Rosak perkahwinan. Rosak nilai wanita itu sendiri. Bukan nilai lelaki. Rosak kemanusiaan. Semuanya. Akhir benda ni yang dicuba dinormalisasikan. Benda tu dah tak seronok. Tak ada benda Islam mengharamkannya. Juga kerana untuk menjaga hawa nafsu manusia. Hawa nafsu ini kalau dibiarkan bebas, akhirnya dia tak seronok dengan benda tu. Mereka tak seronok dengan cara mendatangi wanita, lalu mereka mendatangi lelaki pula. Jantang sama jantang pula. Sebab nak rasa kelainan. Akhirnya binatang pula. Akhirnya kalangan mereka buat benda-benda yang tak masuk akal. Sebab nafsu ni sifat dia. Dia macam gini tuan-tuan. Tuan-tuan tiap hari duk makan nasi ayam, tuan-tuan akan jemur. Jemur. Dibiarkan nafsu. Akhirnya tak nak. Bila seks itu ataupun zina dijadikan kebiasaan. Boleh semua tempat. Akhirnya dia hilang kenikmatan. Hilang. Dia tak rasa dah. Bila tak rasa tu dia mula berarah cara lain. Yang merosakkan manusia. Tapi Islam bisa jaga benda tu. Benda tu sentiasa segar, bagus. Kena ada perkahwinan. Layan anak-anak dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat dari sudut bagaimana Allah yang berkuasa yang menurunkan syariat yang maha perkasa. Yang ketiga, dalam makna ubudiyah, dia melihat cuainya dirinya. Di sini disebut dengan perkataan, memandang apa-apa yang datang dari dirimu dengan pandangan merendahkan.
Dia nampak kita ni, kita nampak dalam ibadat saya ni tak mendatangkan ibadat sungguh-sungguh. Kita bersungguh dalam ibadat. Kita melihat kebesaran Tuhan yang menyuruh kita melakukan ibadat ini, ketaatan ini, perintah ini. Tapi kita melihat kita cuai. Tentang malaikat yang Allah ciptakan, sujud daripada awal sampai kiamat. Waktu mereka bangun sujud, mereka kata, Rabbana ma'abadnaka haqqal ibadah. Wahai Tuhan kami tak ibadat pada kamu dengan sebenar-benar ibadat. Itu diciptakan daripada awal sujud sampai kiamat baru bangun. Kita ni tuan-tuan dengan kecuaian sana, kecuaian sini, tengah solat pun ingat dunia. Bagaimana kita rasa apa yang datang daripada kita sempurna? Ahli ibadat sebenar, orang yang betul-betul ada ubudiyah, dia tak pernah rasa dalam ibadatnya ada kesempurnaan. Saya pergi haji, saya pergi umrah, saya tak pernah rasa sempurna. Saya tahu ada kekurangan. Sebab itu saya ulang untuk baiki kekurangan. Atau kalau saya berpeluang untuk pergi event 100 kali, saya tak rasa sempurna. Saya tahu ada kekurangan. Kita duduk sembahyang berpuluh tahun, 60 tahun sembahyang. Daripada kecil, mak kita aja sembahyang barangkali. Sekarang dah 60 tahun. Umur kita 7 tahun, mak kita dah suruh kita solat. Sampai sekarang kita umur 67 tahun, 68 tahun dan 60 tahun sembahyang. Bukan tuan-tuan rasa sempurna sembahyang? Itu benar ubudiyah. Kita buat sungguh-sungguh, kita melihat kebesaran, tapi kita tak pernah rasa sempurna. Tuan-tuan sedekah, daripada awal tuan-tuan tahu kelebihan sedekah. Apakah tuan-tuan rasa sempurna sedekah? Tak. Saya tak rasa. Kan nikmat yang saya pegang tu untuk diri saya lebih banyak daripada apa yang saya keluarkan. Kadang-kadang saya banyak keluarkan untuk perkara yang saya tak guna benda ni. Lebih daripada sedekah yang guna untuk saya. Kita nilai balik. Kadang kita beli. Benda-benda yang kita pun tak guna sangat, beli. Orang beli, kita beli. Kita simpan. Banyak. Tapi nak derma, kita bayangkan, kita bandingkan derma kita dengan apa yang kita belanja untuk diri kita, kita rasa cuai. Sikit. Ini sifat ubudiyah. Sebab tu orang ni tak pernah berhenti buat. Yang menjadi penyakit kecacatan ubudiyah bila kita mudah selesa dengan apa yang kita buat. Akhirnya kita mula berhenti. Saya dah belajar lah dulu, zaman kecil-kecil dulu. Sekarang dah tak boleh tak? Dulu belajar dah. Dah habis dah khas. Okay. Saya dah khatam lah Quran. Dulu masa mula-mula kahwin. Khatam. Sekarang dah tak nak khatam, tak nak dah. Dulu dah khatam. Dulu dah baca Quran dengan Syekh ni. Dah habis. Ini kerana dia gagal faham makna ubudiyah. Kalau dia faham makna ubudiyah, dia tak pernah berhenti kebaikan yang dia pernah buat. Kalau dia ni belajar, walau bersilih ganti tok guru dia, dia kekal belajar sampai mati. Kalau dia ni baca Quran, walaupun 10 kali khatam, dia kekal baca Quran untuk khatam dan khatam dan khatam. Dia tak ada dah khatam, dah 2 kali tahun lepas dah okey. Ini orang yang tidak faham makna ubudiyah. Kerana orang ni tak akan, orang yang benar-benar berubudiyah, dia sentiasa merasa cuai dari sudut apa yang dia buat. Setengah ulama menyatakan, makna ubudiyah ialah, dan yang keempat, kita tak huraikan lagi, dan menyaksikan sesuatu yang dihasilkan dari perjalanan hidup sebagai ketetapan. Yang keempat ialah, semua ni Allah dah tetapkan dalam kehidupannya. Dengan maksud takdir. Pertama, bersungguh buat. Yang kedua, lihat kebesaran Allah. Yang ketiga, tengok kecuaian diri. Yang keempat ialah, kita redha dengan semua takdir Allah. Ini makam ubudiyah yang tertinggi. Redha pada takdir Allah. Ini benda yang paling sukar. Seorang kalau kita sebut dia ni religious punya orang, righteous punya orang, dia ni orang baik, bagus. Tetapi jangan lihat seorang tu bagus, even diri kita. Sampai bila kita berhadapan dengan takdir Allah. Waktu berhadapan dengan takdir Allah, nilai agama kita teruji, nilai baik kita teruji, nilai ilmu kita teruji, nilai iman kita teruji, semua. Kita bukan senang. Kita bayangkan pada makam Nabi Adam tertinggi, berada dalam syurga, kemudian jatuh ke bumi. Adam AS redha jatuh ke bumi. Dia tak ada kata, kalau aku duduk kat syurga, tak redha. Tetapi dia cuma sibuk melihat dosanya. Dia tidak melihat, dia tak sibuk melihat kenapa dia turun dari syurga ke dunia. Dia sibuk melihat dosanya. Kata kita, bila berlaku satu takdir kita tak suka, kita sibuk melihat takdir itu. Kenapa jadi kat saya? Orang lain umur macam gini, sihat, segar, bugar. Boleh ke kita umur macam kena garuk? Kena umur macam gini, darah tinggi, jantung. Kawan-kawan kita ni, bayi kita ni, umur macam kita. Kita kata, sihat, segar, bugar, sihat. Saya ni umur baru 40. Darah tinggi ada, kecil manis ada. Ramai orang, dia sibuk membicarakan takdirnya
Dia tak sibuk memperbaiki dirinya waktu datang takdirnya. Saya katakan ambil contoh Adam AS. Adam dia tak sibuk fikir kenapalah aku turun dari syurga ke dunia. Walau itu nikmat yang paling, kita katakan dalam disebut nikmat berkait dengan kehendak manusia. Itu paling tinggi yang Allah cabut nikmat. Mereka pernah ke syurga kemudian hilang. Kalau tuan-tuan dengar orang pernah kaya kemudian miskin, itu tidak sebesar orang pernah ke syurga kemudian turun. Kalau orang tu kaya, tiba dia miskin. Rendah ni ujiannya berbanding seorang yang pernah berada di syurga ni Adam AS, lalu turun ke dunia. Adam dah seronok kat syurga dan segala nikmat. Tapi apakah Adam sibuk membicarakan takdirnya? Tak. Dia tak ada sibuk, kenapalah kat dunia, kenapa? Tak ada. Dia sibuk bicarakan dosa ni. Kita tanda orang tu ubudiyah. Bila datang satu takdir pada kita, kita jangan sibuk dengan apa yang Allah takdirkan pada kita. Tapi sibuk baiki apa yang kurang daripada kita. Pada saya daripada sihat kemudian sakit. Saya tak sibuk fikir sakit saya ni. Siang malam duduk termenung apa, asyik sakit. Klinik dah pergi, hospital dah pergi, doktor dah jumpa, obat dah makan. Pantang petua semua dah kita pegang. Benda lagi habis zikir, habis wirid. Kerana orang ni dia tak faham makna takdir Allah. Bila datang takdir Allah, Allah bukan suruh kita sibukkan dengan takdir. Sibukkan dengan perbaikian diri. Ya Allah, ujian ini lemahnya aku, yang kita nak baiki diri. Bahawa aku tahu iman aku rendah. Walau aku tahu aku ni tak kuat mana pun. Walau aku tahu, kita mengerti, mengenal diri kita. Tapi bila bisnes kita jatuh, jangan nak sibuk kenapa bisnes kan? Sibuk diri kita. Makanya aku tak beri hak Allah. Aku tak tunaikan sekian. Sekian. Sebab itu bila kita bangun balik, dengan benda baru yang kita, dengan perkara yang lama yang kita lalui untuk kita ulang balik, kita akan ulang dengan sempurna. Kali ini kalau Allah beri saya balik kekuatan, Allah hilangkan penyakit, saya akan bangkit dengan benda yang lebih sempurna. Sebab saya waktu kena uji, saya sibuk bukan pada takdir saya. Sibuk pada baiki diri. Dan itu berlaku pada Adam AS. Atau Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi dihalau keluar daripada Mekah. Dan kita, barangkali kita tak pernah pun orang halau kita. Mak kita orang halau rumah pun tak ada. Mungkin. Ini Nabi SAW. Ini orang Mekah halau dia. Dan Rasulullah ni, dia keturunan pemimpin. Atuk dia pemimpin besar Mekah. Moyangnya pun sama. Bukan pak saudaranya Abu Talib. Bukan dia orang yang mulia, tak pernah buat onar, tak pernah buat jahat. Dia beri gelarang yang paling mulia, Al-Amin. Dia kena halau. Bayangkan kena halau, dalam kadang-kadang tak ada kesalahan. Illa an yaqulu Rabbuna Allah, melainkan dia kata Tuhan kami Allah. Halau. Apakah Nabi SAW sibuk memikirkan kerana dihalau? Tak. Rasulullah sibuk fikir apakah Allah redha tak redha. Sehingga Rasulullah kata apa? Illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalau apa pun berlaku pada aku, bukan tanda kau murka, aku tak peduli. Bimbang-bimbang, berlaku tu kerana Allah murka. Itu. Kesibukan dia pada pandangan Allah. Kata ini orang yang ubudiyah. Jadi kita, supaya kita lihat, waktu kita ditakdirkan sesuatu, apakah kita sibuk bicarakan tentang apa yang menimpa kita, atau sibuk memperbaiki diri. Kalau sibuk baiki diri, itu ubudiyah. Kita sakit yang membawa pada kematian. Apakah kita fikir kenapa saya tak sihat? Mai anak cucu kan? Kita fikir macam mana kita nak ngandap Allah. Dengan dosa, kecuaian yang banyak. Lalu kita pun memperbaiki taubat. Kita pun memperbaiki kebaikan, ketaatan. Akhirnya sampai kita mati dengan iman. Inilah orang berjaya. Orang berjaya macam tu cara dia berfikir. Itulah dia nilai ubudiyah dia. Kata ulama, maksud ubudiyah meninggalkan pilihan, ikhtiar terhadap sesuatu yang real atau sesuatu yang jelas sebagai suatu ketetapan. Baik kita, bila Allah Ta'ala dah takdirkan sesuatu, jangan pilih yang lain. Jangan pilih yang lain pada angan-angan kita. Kita dah jadi doktor, kenapalah aku tak jadi ustaz? Kita dah jadi ustaz, kenapalah aku tak jadi pilot? Kita dah jadi perempuan, kenapalah aku tak jadi lelaki? Kita dah jadi Melayu, kenapalah aku tak lahir Cina? Tentang orang-orang yang berfikir tentang takbir dirinya pada benda yang Allah Ta'ala dah takbirkan, dah takdirkan. Ini tidak ada nilai ubudiyah sebenarnya. Kita, bila ada seorang hamba, seorang tanya pada almarhum Syekh Buti,
Tuan guru saya ni doktor. Dia pun nak berhenti, nak jadi ustaz. Tengok macam ustaz ni bagus. Nak jadi ustaz lah, berhenti doktor. Kemudian saya nak belajar agama, nak jadi ustaz. Kata Syekh Budi, jangan. Jangan berpindah pada tempat yang Allah dah takdirkan untuk kamu. Kerana kamu tak tahu bila kamu nak pindah. Tuan-tuan, ini benda yang kita selalu ingat. Bila kita nak pindah sesuatu, antara kejahilan kita tak fikir risiko tentang perpindahan tersebut. Kita cuma fikir tentang keberhasilan kita nak. Seorang yang doktor katakan, dia pun nak jadi ustaz sebab rasa ustaz ni macam glamour sikit. Boleh masuk TV je. Doktor tak masuk TV sangat. Boleh masuk. Kalau tak boleh masuk pun boleh buat TV sendiri, masuk juga. Nampak? Nak lah. Misalnya, atau dia lihat, senang jadi ustaz. Kau tahu dan sebagainya. Tetapi dia tak tahu sepak terajang sebelum nak jadi ustaz tu. Contoh apa tengok? Sebagai contoh. Ni kalau 1,000 orang ambil fakulti Islam. 1,000 orang ambil fakulti Islam. Katakan kita letakkan satu. Nusami Ba'dal Jami'ah. Sebagai universiti. Ini sebutlah satu universiti yang paling berprestij dalam dunia. Okey, ambil Universiti Al-Azhar. Dalam sum'ah rakyat Malaysia sebagai contoh. Universiti Al-Azhar. Keluar 1,000 pelajar. Kita tengok 1,000 pelajar. Berapa orang jadi ustaz? Sebelum dia dah belajar semua niat jadi ustaz ni, masuk waktu belajar. Mak dia pun niat, ayah dia niat. Orang kampung pun niat sekali. Bagi Mesir, orang kampung pun niat, ya ustaz balik kuliah kita lah. Sebab kampung kita tak ada orang bagi kuliah. Sekampung orang tahu. Pergi airport. Nak jadi ustaz. Dia semua bukan dia niat dia ustaz. Sekampung niat dia supaya jadi ustaz. Mak ayah dia niat, anak saya ni ustaz. Sebagai ustaz ni orang tak Mesir. Saya katakan 1,000 orang pergi Mesir. Dan tuan tengok berapa orang balik untuk betul jadi ustaz. Jadi sepak terajang sampai kat Mesir. Yang tu tengok bisnes bagus juga kat Mesir. Jadi businessman kat sana. Yang seorang tengok geng-geng motor sedap pula main motor kat Mesir. Jadi geng-geng motor kat Mesir. Yang seorang pula tengok jadi runner bagus juga. Jadi runner kat Mesir. Duduk Mesir lama. Yang seorang pula tengok ni kahwin orang Mesir bagus juga ni. Kahwin orang Mesir. Tuan-tuan dengan 1,001 ragam. Akhir keluarlah 5 orang jadi ustaz. Katakan kita bagi linaftarin. 5 jadi ustaz. Baik, ustaz ni. Fungsi dia pula. Ini pula kita jadi ustaz sekian, ni ustaz sekian. Akhir apa yang dia nak macam dia katakan ustaz ni, dia tak dapat. Sama dengan ustaz ni kata, saya nak berhenti jadi ustaz. Aku nak jadi doktor. Sedap pula nak jadi doktor. Dia pun tinggal lah ustaz dia nak jadi doktor. Baik, kita pun tanya orang doktor yang masuk fakulti perubatan. Berapa orang yang benar-benar jadi doktor? Mungkin yang ni baru tengah latihan berhenti. Yang ni pula baru belajar doktor, dah mengandung dah. Dia isi rumah tu tak berhenti jadi doktor. Yang ni pula banyak 1,001 lagak. Akhir tinggal 2-3 orang, 2-3 kelas. Yang ni dah bagus dah doktor, jual minyak atar pula. Okey, minyak atar. Jadi mutawih pula dia. Doktor dia mutawih. Saya dulu doktor, sekarang dia mutawih. Akhirnya kita lihat, tuan-tuan nak sampai pada benda yang kita nak, tak sebenarnya sampai. Jadi, kalau kita dah berada satu tempat, cuba maksimumkan manfaat tempat tu kita boleh buat. Bukan jangan nak pindah sana, pindah sini. Memindah ni satu benda kita tak tahu bagaimana perjalanannya. Makanya kita sebut makna ubudiyah. Tuan-tuan sekarang kat mana? Saya sekarang cikgu Ustaz. Awak dengan cikgu, performkan ubudiyah awak pada Allah. Didik anak-anak awak elok-elok. Didik anak murid awak elok-elok. Ajar, kaitkan setiap ilmu dengan Allah. Awak kerja penelayan. Baik, awak jaga hukum Allah betul-betul. Ya, awak jadi supply ikan, semua orang yang beribadat kepada Allah. Awak pula siapa? Tapi yang penting kita maksimumkan kepahaman kita dan tempat kita berada. Jadi, macam kita sebut contoh kereta, tayar depan nak ke belakang, tayar belakang nak ke depan, tak payah. Steering pun kata asyik aku je kena pegang, boleh tak aku nak jadi tayar? Tak payah. Steering duduk kat steering. Ni tayar spare, bila aku nak guna, tak apa, kekal je spare, tak ada masalah. Sama masa orang guna. Sama masanya. Sama masanya kamu paling penting daripada semua tempat. Bayangkan kereta kita pancit. Paling penting, ni driver duk fikir, yang ni dipikir tayar spare, dia dah tak fikir. Bini dia dah tak fikir dah. Tayar spare aku kat mana? Kalau dia call bini, tanya, mana tayar spare abang? Awak terambil ke apa? Betul? Itu yang difikirkan bila sampai masa. Oleh sebab itu setiap orang, bila berada tempat, jangan fikir nak pindah sana, pindah sini. Fikir apa yang kita perlu boleh buat.
Yang perempuan dia lelaki bagus, boleh pergi perang, boleh sekian-sekian, boleh jadi Abu Ubaidah. Itu perempuan. Pula awak dia terbalik dia fikir. Yang lelaki pula fikir nak jadi perempuan. Tuan-tuan, kita dengan apa yang Allah putuskan pada kita, maka kita buat. Jadi Ustaz, kenapalah saya tak jadi orang Palestin pergi perang? Kalau tuan-tuan jadi orang Palestin, confirm ke perang? Takut lari tu. Kita tak tahu. Ada orang kata, Ustaz, kenapalah kita orang tak dilahirkan sama Rasulullah? Pasti kita dekat dengan Rasulullah. Awak kuliah sebelah rumah pun tak datang. Berangan nak zaman Rasulullah. Takut zaman Rasulullah hidup jadi penyokong Abu Jahal pula. Followers YouTube Abu Jahal. Jangan fikir nak pindah zaman. Kita berada di sini sekarang. Cuba faham apa yang kita boleh buat. Dan makna ubudiyah kita pada Allah. Jangan yang kecil fikir nak jadi besar. Yang kerja tunggu pencing baru nak kuat agama. Yang pencing pula kata tunggulah kerja balik. Dan ini semua benda-benda orang yang tidak faham makna ubudiyah. Jadi tidak melihat kepada apa yang Allah pilih untuk dia. Dia cuba cari pilihan lain yang dia mungkin tak sampai. Dan setengah ulama kata makna ubudiyah menolak segala daya upaya dan kekuatan dan mengakui semua yang telah diberikan dan diatur oleh Allah berupa umur panjang ialah anugerah. Tentang antara makna ubudiyah, jangan pernah tengok usaha kita. Jangan pernah tengok upaya dan ikhtiar kita. Jangan pernah tengok akal dan otak kita. Jangan. Ini semua anugerah Allah. Baik, sebagai contoh kata Syekh, panjang umur. Tuan-tuan, kita tengok orang panjang umur ni terror dia. Kita tanya, macam mana ajar panjang umur? Tak mati-mati lagi. Orang kalau tanya kita panjang umur, makna dia hairan kenapa kita tak mati. Maksudnya dia suruh kita mati. Mati boleh tak? Macam pelik no ni panjang umur. Patut mati lah. Tanya kenapa panjang umur. Sampai 100 tahun. Kadang-kadang kita duk pandang panjang umur ni hebat. Macam mana jaga umur ni? Dan kadang-kadang yang panjang umur tu dia kata, saya petua banyak Ustaz. Macam petua. Kalau makan cara macam ni, minum macam ni, cara tidur macam ni. Sebab tu umur banyak. Tuan-tuan, apa pun kita dapat hari ni anugerah Allah. Umur panjang ni bukan tuan-tuan cerita tuan-tuan jaga, tak ada. Sampai masa kita pun mati. Sebab mati ni bukan cerita penyakit, bukan cerita umur. Sampai masa. Umur 20-an mati, 30-an mati. Tapi Allah, kalau Allah takdirkan kita umur 80 belum mati. Ini anugerah Allah. Kita melihat semua ini anugerah Allah, bukan keistimewaan kita. Jadi kalau orang minta petua, apa? Petua panjang umur. Nah, ini semua anugerah Allah. Saya tak ada petua-petua. Kalau Allah nak panjangkan umur, macam itulah cerita dia. Tapi kalau Allah dah nak kata sampai masa. Walaupun kita hidup, macam saya pernah cerita pada tuan-tuan seorang perempuan Rusia. Dia musuh semua makanan-makanan ni. Dia kata ini semua kolesterol, bla bla bla. Maka hidupnya makan buah. Dia kata buah makanan terbaik. Dia makan buah, umur 30-an mati. Punca kematian kerana dianggap sebagai starving ataupun kebuluran. Tak cukup dia punya makanan untuk diri dia, tak cukup. Dia nak makan semua. Dia round satu dunia untuk makan semua jenis buah. Dia sampai ke Indonesia, sampai ke negeri-negeri Asia, makan durian, makan rambutan, makan manggis. Sampai negeri pula makan segala buah. Last kali mati muda juga, walaupun makan buah. Nak berkata idea tentang diet memanjangkan umur, salah. Sampai masa mati. Taklah kita sebut tak boleh berdaya atau sebagainya. Itu cuma ikhtiar biasa je. Tuan-tuan jangan anggap itu ikhtiar luar biasa. Ikhtiar biasa. Kita tak makna ubudiyah. Kita melihat semua benda ni bukan kita, tapi anugerah Allah. Maka benar ubudiyah. Saya hari ni cerdik, saya hari ni bijak, anak-anak saya bijak, cerdik. Bukan saya, anugerah Allah. Hari ni saya gagah, saya kuat. Bukan saya, anugerah Allah. Sebab tu ramai orang bila dia gagah, dia mula rasa dia, akhirnya dia kalahkan dengan orang paling lemah sekali. Ada seorang pegawai tentera Israel. Dia dibunuh oleh budak Palestin. Kalau dia komando dia. Yang bunuh dia seorang budak Palestin. Jaya bunuh dia. Pada budak tu tak pernah latihan tentera pun. Ya. Allah kalahkan. Bukan kalau kita baca kisah Jalut. Jalut ni gagah, tinggi, besar, kuat, tentera ramai. Siapa bunuh dia? Daud AS. Macam mana bunuh dia?
dengan menggunakan lastik, meklak. Lastik. Kena lastik atas kepala pening. Sebab apa? Dia duk test semua senjata-senjata yang biasa orang guna. Dia tak pernah guna pun lastik. Akhir kalah dengan lastik. Mati dibunuh oleh Daud. Allah sebut, wa qatala Dawudu Jalut. Dan Daud telah membunuh Jalut. Kenapa Allah tekankan kisah Daud bunuh Jalut? Supaya orang tengok berapa umur Daud waktu bunuh Jalut. Dan siapa Daud AS yang membunuh Jalut? Bukan dia tubuh gempa, kuat, gagah, besar, bukan. Orang budak-budak yang pergi perang. Pada usia yang masih kecil. Bunuh Jalut yang matang, kuat, latihan. Tentu kalau kita mengimbau perang Badar, sahabat-sahabat bukan orang terlatih untuk perang. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud. Ini hamba-hamba yang tak pernah terdedah dengan perang. Cuma perang susu kambing, angkat barang. Tapi lihat dalam peperangan Badar, mereka lah pahlawannya. Yang namanya pahlawan semua pengecut bila melihat kematian. Jadi, cara kesimpulan, makna budiah. Jangan tengok diri kita dalam apa pun penghasilan. Allah. Atau pada benda yang kita namakan panjang umur. Jangan pernah teruja kalau tahu dia pandai, panjang umur dia. Ayat apa pakai? Ustaz saya ni amal ayat tak mati. Sedap dia, ayat tak mati. Bukan ayat tak mati lagi. Kalau tak ada zikir pun untuk kita kata tak mati. Ustaz tu doa panjang umur. Tak even doa panjang umur pun bukan maksud panjang umur. Macam mana pula? Maksud panjang umur di situ kata ulama ialah keberkatan umur. Satu. Yang kedua maksudnya ialah walau kita mati, amalan kebaikan berjalan. Itu panjang umur. Kerana orang beriman, antara nilai orang beriman panjang umur, walau dia mati, pahala dia berjalan. Seperti mana dia hidup, dia buat pahala. Maka itulah dia nilai panjang umur orang beriman. Kata semulia-mulia makhluk, Nabi kita Muhammad SAW, 63 tahun. Kalau pada umur itu ada kemuliaan, yang paling berhak dapat Rasulullah SAW. Dia tak ada nilai pun panjang umur ke pendek umur pada nilai dia. Tapi nilainya bagaimana pengisian umur tu. Jangan duk sibuk nak cerita berapa tahun saya nak. Tapi sibuklah bagaimana kita nak isi umur kita dengan benda yang Allah suruh kita buat. Jangan cemburulah Ustaz, dia umur 70 tak mati lagi. Boleh tengok anak cucu. Banyak kelebihan kita ni lah Ustaz. Masuk 40 ni macam-macam ada penyakit ni. Asal dah esok dah mati ni. Tuan-tuan tak payah cemburu pun dengan orang umur panjang, orang sihat. Tapi cemburulah bila kita melihat orang buat taat pada Allah. Kita tak boleh buat taat. Sakit-sakit pun tak sedar ke diri lagi nak buat taat. Ni orang tu alhamdulillah dia sihat buat taat. Sakit pun buat taat. Cemburu kita tengok ni. Tuan-tuan dia kaya pun dia pemurah. Miskin pun dia pemurah. Tak berubah orang yang baik dia. Walaupun berubah posisi dia. Tak berubah. Jadi pemimpin pun tawaduk. Jadi orang biasa pun tawaduk. Tak berubah. Dapat gelaran. Tawaduk tak dapat gelaran pun tawaduk. Tak berubah. Dia pakai mewah pun tawaduk. Tak pakai mewah pun tawaduk. Kerana sifat tu dibawa ke mana-mana. Tak ada yang boleh yang mengubahnya. Dia duduk sini pun baik. Duduk sana pun baik. Jadi sini kita patut cemburu. Kenapa dia boleh istiqomah buat baik. Dan kita tak boleh. Jadi jangan cemburu pun orang umur panjang. Tuan-tuan jangan, tak payahlah tanya rahsia kenapa dia umur panjang. Tuan-tuan tanyalah, apakah rahsia dia boleh istiqamah buat baik. Saya rasa itu soalan yang lebih kita perlukan. Boleh kenapa? Sebab lama-lama kalau dijawab pun kita tak percaya. Ke boleh hantu raya. Ke boleh hantu raya juga. Kalau kita last kali orang panjang umur ni, dia akan shock secara mistik. Saya heran dia panjang umur. Mistik saat ni ada lah. Benda-benda mengaruk ni buat sampai panjang umur. Payah mati. Liat mati. Kalau tak ada orang payah mati atas dunia ni. Dengan maksud liat mati. Dia tak sampai masa dia. Dia kalau sampai masa, jatuh bilik air pun mati. Bila tak sampai masa, dia tembak bertubi-tubi tak mati. Kalau ada satu kisah. Kalau tuan-tuan tengok undang-undang, dia sebut gantung sampai mati. Tembak sampai mati. Satu ketika dulu ni secara fakta, ada seorang, bila dia buat kesalahan jenayah, dia dihukum tembak. Tapi dia tak sebut tembak sampai mati. Maka skuad penembak siap. Tembak dia. Muka semua. Dia tak mati-mati. Setelah itu mereka buat undang-undang tembak sampai mati. Bukan lagi tembak umum. Gantung sampai mati. Kadang-kadang tembak ni tak mati. Yang tembak pula mati. Penat tembak. Itu balik jadi macam tu.
Tuan-tuan tengok hospital. Sakit menunggu mati. Doktor yang rawat dia mati dulu. Doktor mati dulu. Bukan pesakit tu mati dulu. Sebagai contoh dalam kehidupan. Bukan kita nak cerita doktor tu mati, nak cerita contoh kehidupan. Kita ziarah orang sakit. Yang ziarah mati dulu. Yang diziarahi, panjang lagi umur. Menunggu penziarah seterusnya, next. Apalagi tak ziarah aku ni. Dia tunggu. Yang ziarah dia ramai dah mati. Ziarah mati. Demikian hakikat kehidupan. Supaya kita tak payah cemburu umur panjang. Kita cemburu pada orang yang boleh buat taat. Terutama pada keadaan taqallubatu ahwaluhu. Berubah keadaan dia, istiqamah diri dia. Berubah. Sakit macam tu. Dia tak taat. Dia sihat pun taat. Dia muda pun taat. Dia tua pun taat. Sampai ketua dia boleh taat. Saya kagum dia kerana tua dia masih boleh taat. Bukan saya kagum kerana dia umur panjang. Tak. Saya rasa teruja dengan orang-orang yang terus diisi usia dia sampai lanjut usia. Tetap dia tak pernah bosan taat pada Allah. Orang macam inilah Allah malu untuk azab dia. Sebab dia ibadat lama pada orang. 80 tahun, 60 tahun. Dia tua kekal. Walaupun satu persatu sumber semangat dia pergi. Kawan-kawan dia meninggal. Pasangan hidup dia meninggal. Dia kekal sampai 60, 70. Kita orang ni orang-orang yang hebat. Dia sebut amalan bukan umur dia. Amalan. Dia tak berubah keadaan. Ini yang patut kita rasa teruja. Kemudian kata para ulama' lagi. Maksud ubudiyah. Ni cara umum. Buat apa yang Allah suruh. Dan tinggal apa yang Allah larang. Dengan makna umum. Kata Abdullah bin Khafif. Bilakah dianggap ubudiyah itu betul? Dia kata. Bila segala urusan diserah pada Allah. Satu. Kemudian disabar dengan ujian Allah. Semua benda dikata ini Allah punya. Ini Allah suruh. Ini Allah perintah. Ini kurnia Allah. Ini anugerah Allah. Ini ujian Allah. Tapi bila datang ujian padanya. Semuanya disabar. Ini betul orang ni hamba Allah. Ini bila sikit ujian. Akhirnya yang disebut dalam satu hadis. Bila Nabi SAW menyatakan. Iza syika falan taqasha. Bila sikit kena uji. Dia tak mampu menahannya. Bila tak mampu tahan. Dia pun ajaklah satu netizen kongsi masalah dia. Jadi kita penat satu negara fikir masalah dia. Kata ini orang yang lemah sebenarnya. Orang yang kuat. Dia tak akan jadikan masalah dikongsi oleh orang lain. Dia akan tutup sekemas, serapat-rapatnya pintu. Tak perlu kongsi masalah saya. Saya. Daripada orang tak boleh. Dia perlukan penyokong ratusan ribu untuk masalah dia. Apa masalah dia? Kita tengok dengan pandang kita. Tak besar pun masalah awak. Tak bagi dia besar sungguh. Ini persoalan sekian-sekian. Tuan-tuan tengok umat Islam di Palestin. Masalah mereka cukup besar. Dan mereka tak ingin pun berkongsi dengan masyarakat dunia. Mereka perang. Orang simpati-simpati, tak ada simpati pun mereka tak peduli. Mereka kekal bersabar. Tak adalah fikir nak buat ni konten, tunjuk kami sekian. Tak sabar. Orang lain sibuk buat konten tu, bukan mereka. Mereka tak ada urusan untuk berkongsi masalah dengan orang lain. Tapi ada orang saya katakan yang disebut oleh Nabi SAW. Iza syika falan taqasha. Kalau dia uji sikit, dia tak mampu tahan. Lan taqash. Tak mampu tahan. Akhirnya dia nak masalah dia di satu dunia. Tolong bincangkan masalah dia. Bincang. Boleh tak beritahu saya masalah saya ni. Saya masak nasi ni hangit apa masalah ni. Kongsi 4,000 komen aja. Cara masak nasi tak hangit. Ada itu tanya mak dia sesama masalah dia. Nak tanya orang ni. Ini ada orang dia suka kongsi masalah dia dengan manusia. Kerana lemah dia untuk mengatasi masalah sendiri. Jadi kita boleh tengok orang tu kuat tak kuat. Dia ada masalah dia tak nak kongsi dengan orang. Dia kuat. Orang ni lah Allah bagi solusi yang betul. Tapi orang ada sikit masalah. Panggil semua. Kongsi. Tetapi dia akan mendapat satu solusi yang merosakkan lagi lebih daripada membaiki dia. Tetapi kita diajar. Kalau ada apa-apa dugaan. Ngadu pada Allah dulu. Kemudian mengadu orang paling terpercaya agamanya. Dan tutup serapat-rapat pintu daripada ahli fitan. Orang-orang yang akan memfitnah kita dengan masalah kita. Kerana mereka pasti akan beri sesuatu yang menyebabkan Allah murka pada kita. Pasti. Menyebabkan kita ni tak ada duit. Tak cadangan, senang je. Rompak je orang. Oh, cadangan dia. Rompak. Tipu je orang tu. Kau buat je macam ni. Dan tanya orang baik-baik. Dia kata sabar.
Kalau sabar, insya-Allah Allah lapangkan rezeki awak. Tengok taat pada Allah. Tengok dosa apa yang awak buat. Akhirnya dia pergi pada perubahan yang mendekatkan pada Allah. Tapi kalau kita jenis ada masalah, nak suruh semua orang kongsi masalah kita, pasti kita akan melihat jarum-jarum syaitan masuk begitu laju kepada solusi yang memburukkan keadaan kita. Itu kata bila Rasul kata, sifat mereka iza syika falan takasha. Dia diuji sikit saja, tak termampu tanggung olehnya, maka dia jadikan masalahnya milik orang semua. Kita orang yang saya dah sebut orang yang baik, kuat. Kadang-kadang kita ayah, kita ada masalah, kita tak nak anak kita tahu. Kerana kita ayah betul. Anak-anak kita fikir, masalah kita tak ada duit. Ganggu dia. Jangan fikir, nak apa insya-Allah ayah akan hadirkan. Apa akan hadirkan. Kita berdiri sebagai seorang yang kuat di hadapan anak-anak. Sehingga anak-anak nampak ayah ni tak pernah sakit. Ayah ni tak pernah tak ada duit. Mungkin ayah ni orang paling kaya dalam dunia. Si anak ni fikir. Kerana si ayah takkan kongsi masalah dengan anak. Takkan kongsi. Cakap je. Kalaupun dia tak mampu, dia akan tangguhkan. Ni anak dia kata, bah, nak makan ni. Sedap ni. Kita tengok mahal tak mampu tak. Ni, Israel punya makanan. Jangan makan. Oh, ayah. Padahal ayah tak ada duit. Habis dia Israelkan semua. Itu jawapan yang mudah. Selamat ekonomi kita. Israel tak jadi. Anak semangat Palestin kuat. Ya, nasi lemak ayam. Tu pun Israel. Israel juga Israel. Yang mak kau buat tu betul-betul Palestin punya makanan. Artinya, si ayah dia tak akan tunjuk lemah depan anak-anak. Sebab dia tak nak anak dia melihat kelemahan dia dan berkongsi masalah dia. Kerana dia benar-benar seorang ayah. Kata kita orang beriman pun sama. Kita ada masalah. Bukan kita kata haram berkongsi dengan orang. Tapi jangan sampai nampak kita lemah sangat. Sampai memerlukan semua orang kongsi masalah kita. Allah melainkan kita tak kongsi Ustaz. Tapi dia orang menyibuk. Itu cerita lain. Saya tak kongsi masalah saya. Tapi yang menyibuknya ramai. Itu hal dia. Tapi saya dah tutup semua ruang. Jangan orang tahu masalah saya. Sampai orang nampak saya biasa je. Kenapa kita melihat pergantungan kita pada Allah? Kan nilai ubudiyah itu ada. Dan bila seorang sebut nilai ubudiyah, dia bersabar dengan segala cubaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.